kejadian manusia melalui beberapa peringkat. Dituliskan baginya 4 perkara. Pertama sekali, bikat birizkih, rezekinya. Tulis pada rezekinya sama ada halal ataupun haram. Maksudnya sejak daripada kita lahir sampailah kita meninggal dunia nanti, rezeki kita Allah Ta'ala dah tentukan sejak daripada kita dalam perut mak kita. Sama ada halal ataupun haram, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, wa ajalih, dan juga ajalnya, kematiannya, bila dia akan mati. Maksudnya setiap manusia ini akan mati, tak kira sama ada dia nak tunggu tua ke ataupun masih muda pun Allah dah tetapkan. Boleh jadi juga bila dia keluar lahir nanti dalam keadaan bayi sudah mati. Banyak berlaku. Wa amalih, dan yang ketiga adalah amalannya, amalan. Dan yang keempat, wa syaqiyun aw sa'id. 4 perkara ini Allah Ta'ala telah letakkan, iaitu rezeki, kematian, ajal kematian, amalan manusia yang ketiga, dan yang keempat, nasib dia sama ada celaka ataupun bahagia. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini kita cuba habiskan hadis yang keempat ni. Fa wallahu alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Demi Allah, Nabi kata demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, sesungguhnya salah seorang daripada kalangan kamu mengamalkan, melakukan satu amalan ahli syurga, maksudnya buat baiklah, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehinggalah di hadapannya ada syurga, sehinggalah dia tu dah dekat dah nak sampai dengan syurga, jaraknya lebih kurang sehasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi Allah Ta'ala telah menetapkan di dalam kitabnya, di dalam tulisan sejak azali tu bahawa dia tak akan masuk syurga. Lalu dia buat apa? Fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Lalu dia melakukan satu perbuatan ahli neraka, satu amalan ahli neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang selalu buat baik dalam hidup dia, solatnya, solat sunatnya, takut-takut kita pula termasuk dalam golongan pertama yang Nabi sebut ni. Kita selalu dan tiap-tiap hari kita adalah ibadah. Mula dengan solat duha, kemudian dengan tazkirah, kemudian masuk kerja tu benda-benda baik yang kita buat, benda-benda sebarkan agama yang kita buat. Tapi apabila akhir hayat nanti, takut-takut kita pula dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ditakdirkan buat satu perbuatan yang memasukkan kita dalam neraka. Yang tu yang kita tak nak. Na'udzubillah min zalik. Orang zaman sekarang itulah cabarannya. Bila selalu buat baik, tapi disebabkan keadaan sekeliling tu yang jahat, yang buruk, akhirnya dia buat benda buruk, maka takut-takut itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sebab tu Allah Ta'ala tak letakkan amalan apa yang menyebabkan seorang tu masuk dalam syurga, amalan apa yang memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi itu yang Allah Ta'ala sembunyikan. Maksudnya kalau amalan sekecil mana sekalipun, takut-takut itu sebenarnya amalan yang memasukkan kita ke dalam syurga atau neraka, walaupun kecil, tak besar. Jadi banyaklah kalau kita tengok contoh-contoh yang dapat sekeliling kita. Kadang-kadang ya, orang-orang tua yang mana mereka ini dah melalui satu hidup yang panjang, satu hidup yang kita kata hidup dalam keadaan ibadah. Contohnya hidup dalam keadaan ibadah mula daripada umur kecil 7 tahun ke, contoh 12 tahun sampailah 50 tahun, 60 tahun, tiba-tiba buat satu amalan ahli neraka. Apa dia contohnya? Dah buat dah ibadah 60 tahun ni, tiba-tiba akhirnya 60 tahun itulah tergerak hati nak buat satu amalan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Tergerak hati, kalaulah aku ni suara sedap dah, suara ni tua masih lagi sedap suara, kalaulah aku masuk tandingan kilauan emas ke contohnya, takut-takut boleh menang ni. Tengok suara, testing tiap-tiap hari dah, testing tiap-tiap hari menang. Orang kata sedap dengar lah, suruh cucu jadi juri sementara, dia nyanyi depan cucu, menang. Takut-takut bila disebabkan amalan tersebut, maka memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ni realiti yang berlaku. Selalu kita ni tak boleh nak lari dah. Nak kata tahu juga kilauan emas ni kan. Sebab apa? Benda tu dah di sekeliling kita. Buka TV ada je iklan kilauan emas. Rosak juga tu sebenarnya. Sebab apa? Ditarget umur 40 tahun baru boleh jadi peserta kilauan emas. Tu yang kita tak nak tu. Jadi kalaulah ada siapa-siapa di kalangan kita berhajat nak masuk, contoh sekarang ni umur 20 tahun, aku 40 tahun ni nak masuk kilauan emas, orang kata apa, suara sedap lagi waktu tu. Siapa ada juga yang berniat nak masuk sejak daripada sekarang ni, umur 20 tahun ke 30 tahun ke, aku 40 tahun nak masuk kilauan emas,
maka tulislah surat resign siap-siap. Maksudnya buat malu je telaga biru. Kalau ada staff, akhir sekali 40 tahun, 50 tahun masuk ke lawang emas. Allah Alam musim apa tak tahulah. Tapi nak kata benda tersebut satu propaganda yang telah berlaku dalam masyarakat kita. Sejak daripada kecil lagi ada benda-benda macam tu. Idola kecil ni, naik besar sikit Akademi Fantasianya, mentornya, tujuh ajar aku sifunya apa ke, nanti akhirat nanti kau carilah sifu kau. Waktu tua kilauan emasnya, musim pertama musim kedua dah sekarang ditaja oleh Polydent. Tahu juga. Tapi saya tak guna lauk gigi. Jadi nak kata itu benda-benda yang ada di sekeliling kita. Maka itu yang pertama, kategori yang pertama, iaitulah orang yang mengamalkan amalan ahli syurga, tapi akhirnya akhir hayatnya diamalkan amalan ahli neraka. Mana nak kita nak tahu kan, kalau kata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita ni buat satu amalan yang Allah murka, akhirnya disebabkan amalan tersebut habis, luput habis, amalan syurga tu tak dapat nak tolong kita masuk dalam neraka. Itu golongan yang pertama. Dan yang kedua, golongan yang kedua, yang terakhirlah saya rasa, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan salah seorang, sesungguhnya salah seorang daripada kalangan kamu mengamalkan satu amalan ahli neraka, buat jahat selalu. Kita kata buat benda yang mendatangkan dosa, hatta ma yakuna bainahu, sehinggalah tiada jarak di antaranya dan juga neraka tersebut melainkan satu hasta. Dah dekat dah. Ini kontra dengan kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama tadi buat baik, buat baik, buat baik, sehinggalah syurga dengan dia tinggal sehasta je. Akhirnya golongan yang kedua buat jahat, buat jahat, buat jahat, neraka dengan dia tu lebih kurang sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi Allah Taala telah takdirkan fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, lalu dia mengajarkan satu amalan ahli syurga, lalu dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini realiti yang selalu kita tengok juga. Kadang-kadang ada di kalangan masyarakat kita yang berhijrah, berubah. Artis-artis kita yang asalnya tak pakai tudung, baguslah. Asalnya tak pakai tudung, pakai tudung. Tapi yang mengarutnya, asalnya tak pakai tudung, tapi bila dah orang kata pergi umrah contoh, lalu kalau artis ni berubah pergi umrah je, balik umrah tu pakai tudung juga, tapi tutup kepala je. Itu kan tudung, itu serban. Contohnya ditutup kepala je, leher tu semua nampak. Jadi ini tak kena juga. Jadi amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga adalah amalan yang menepati ajaran Islam. Nak buat tu buat betul-betul, buat bagi tepat, habis semua Allah Ta'ala redha, maka itulah amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh jadi juga termasuk dalam kategori ini adalah mereka-mereka yang asalnya tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya selepas daripada itu diberikan hidayah mengucap dua kalimah syahadah. Allah takdirkan lepas dia mengucap tu terus mati, walaupun tak sempat nak semayang, tak sempat nak puasa, zakat dan sebagainya. Akhirnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya memasukkan orang tersebut ke dalam syurga. Yang ni untunglah, untung walaupun mengucap je, tapi disebabkan takdir ajalnya kat situ, lepas tu mati, akhirnya Allah ampunkan semua dosanya, kekafirannya, masuk dia ke dalam syurga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dia alhamdulillah kita dah habis dah hadis yang keempat ni. Hadis yang menceritakan tentang setiap amalan itu bergantung kepada pengakhirannya. Sama ada baik ataupun buruk, itulah yang akan ditentukan kita masuk ke dalam syurga atau neraka. Jadi sama-samalah kita beringat walaupun disebutkan dalam hadis ini bila buat satu amalan, tapi akhirnya akhir usia nanti kita akan buat satu amalan baik ataupun buruk, itu ketentuan nasib kita. Kita kena ingat juga sebenarnya akhir usia tu kita tak boleh nak tentukan. Sama ada akhir usia kita 25, 30, 45, 40, kita tak tahu sama. Jadi kita kena beringatlah, sama-sama kita ubah daripada sekarang, buat benda baik selalu, cuba tinggalkan benda yang jahat. InsyaAllah Allah akan mudahkan kepada kita untuk mendapat hidayah. Jadi saya rasa mungkin setakat ini saja. InsyaAllah selepas daripada ini kita akan masuk kepada hadis yang kelima, iaitulah Al-Munkarat wal Bid'ah. Cerita tentang bid'ah, benda-benda yang munkar dan juga benda-benda bid'ah. Hadis yang kelima yang pendek yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. InsyaAllah kita akan sambung selepas daripada ini. Saya rasa mungkin setakat ini saja. Moga-moga kita ambil manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.